Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Penawar Bagi Hati. Hati yang sakit perlu kepada penawar. Hati yang resah perlu kepada yang menenangkannya. Hati yang tidak baik perlu diperbaiki. Maka di antara perkara-perkara pengisian hati, kalbu kita perlu diisi dengan 10 adab yang baik. Yang ke-8 daripada adab itu iaitulah pada menyatakan mahabbatullah, iaitulah kasih akan Allah Ta'ala. Mahabbatullah ni cinta kepada Allah, kasih kepada Allah. Ketahui olehmu bahawasanya kasih akan Allah Ta'ala itu kelakuan yang dipuji pada syarak. Satu amalan yang dipuji oleh syarak iaitulah mahabbatullah, sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi pangkat yang tinggi ia menyampaikan kepada ma'rifatullahi Ta'ala. Jadi orang nak kenal Allah mesti dia kena kasih dulu. Lepas dia kasih baru dia kenal. Kalau kata aku kenal Allah tapi tak kasih, tak sayang ke Tuhan, orang itu tak kenal. Allah Ta'ala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ini sifat orang mukmin. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Tengok nombor 2 di bawah, surah Al-Maidah ayat 54. Artinya kasih Allah Ta'ala akan mereka itu, dan mereka itu pula kasih akan dia, akan Allah. Tutup kurungan, akan dia. Jadi Allah Ta'ala dia panggil di sini cinta berbalas. Bila seorang hamba itu kasih akan Allah Ta'ala, bagaimana nak kasih? Tanda-tanda orang kasih cinta kepada Allah, tunggu nanti. Akan ada huraiannya di bawah nanti. Maka Allah Ta'ala akan kasih kepada kita bila kita kasih kepada Allah. Dan diriwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahibbullah lima yarfidukum bihi min ni'amihi wa ahibbuni lihubbillahi iyaya. Artinya, kasih oleh kamu akan Allah Ta'ala kerana barang yang memberi nikmat ia akan kamu dengannya daripada segala nikmat. Kita kena kasih kepada Allah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala beri kepada kita nikmat yang terlalu banyak. Jadi wajib pada kita kasih kepada Allah. Dan kasih oleh kamu akan daku. Mungkin nak kasih kepada aku, pada Nabi SAW, kerana kasih Allah Ta'ala akan daku. Jadi kita kasih kepada Nabi, kenapa? Sebab Allah Ta'ala sayang kepada dia. Kita kena kasih kepada Allah, kenapa? Kerana Allah Ta'ala beri nikmat kepada kita. Itu dia panggil tali itu bersambung. Kasih kepada Nabi, kasih kepada Allah, dia tak lari dah. Hadis ini, tengok nombor 3 di bawah, rawahu at-Tirmizi wal Hakim daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata ulama hadis, sanadnya dhaif. Tanda situ sanadnya lemah sanad. Jadi hadis ini lemah, tapi ayat Al-Quran jelas mengatakan kalau mungkin nak sayang pada Allah, sayang pada Nabi, yuhibbukumullah, Allah Ta'ala sayang pada kamu. Dan bahawasanya kasih akan Allah Ta'ala itu lebih kurang. Maknanya ada naik turun, ada tingkatannya. Ada orang yang kasih kepada Allah Ta'ala sangat tinggi darjatnya, itu mana lebih kurang, maknanya tak sama seorang. Ada orang yang kasih kepada Allah Ta'ala
tidak berapa tinggi. Kerana firman Allah Ta'ala, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Artinya bermula mereka yang beriman, mereka itu bersangatan kasih akan Allah Ta'ala. Orang yang beriman asyaddu, lebih kasih, lebih sayang, cinta kepada Allah. Siapa? Orang-orang yang beriman. Orang yang beriman tak sayang. Di antara orang yang beriman pula ada yang kuat imannya dan ada orang yang lemah. Orang yang kuat iman lagi sayang dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat walladzina amanu ini surah Al-Baqarah ayat 165. Dan bahawasanya telah ijma' oleh umat ini. Ijma' maknanya sepakat. Umat ini, ulama umat ini telah ijma', telah sepakat bahawasanya kasih akan Allah Ta'ala dan Rasulnya fardun, satu fardu, maknanya kewajipan. Tulis itu fardu, maknanya satu benda yang wajib, bukan sunat, bukan pilihan. Kasih kepada Allah, kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini fardu, wajib kita kasih. Oleh kerana Rasulullah ini sayang, kita juga kena sayang kepada keluarga Nabi, Ahlul Bait. Sayang yang betul, yang hakiki. Bukan sayang seperti ada yang orang yang mendakwa dia sayang kepada keluarga Nabi. Macam mana tanda dia? Dia cerita sahabat lain. Bila pada waktu hari-hari tertentu pukul tubuh dia, menangis. Ini bukan sayang, ini mengarut namanya. Dan telah menjadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kasih akan Allah Ta'ala itu daripada syarat iman di dalam beberapa hadis. Jadi syarat iman ini pada hadis. Mana hadis yang paling masyhur sekali? Hadis Umar. Kita selalu baca kan hadis Sayyidina Umar bin Khattab ni. Umar kata, aku sayang kepada Rasulullah lebih daripada segala-galanya kecuali sayang kepada siapa? Diri dia sendiri. Nabi kata, la ya Umar, mu kena sayang kepada Rasulullah ni lebih daripada segala-galanya. Barulah betul iman. Jadi syarat kita nak sayang kepada Nabi, sayang kepada Allah, ini dia akan syarat sempurna iman seorang itu, mesti dia sayang kepada Allah dan sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertanya Abu Razain, tengok nama dia Abu Razain Al-Uqaili. Abu Razain Al-Uqaili dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal iman ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, apa keiman? Abu Razain tanya Nabi, apa keiman ya Rasulullah? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa adalah Allah Ta'ala dan Rasulnya lebih dikasih kepada engkau daripada yang lain daripada keduanya. Jadi naknya sayang kepada Allah Ta'ala itu lebih dengan Rasulnya itu lebih engkau kasih daripada segala-galanya. Tanda di situ hadis nombor 5 ditulis bawah. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Hadis ini kata muhaqqiq musnad, sanadnya dhaif, lemah sanad dia. Jadi lemah di sini, tapi hadis lain banyak lagi yang menunjukkan bahawa syarat sempurna iman itu dengan hadis-hadis yang sahih yang ada di hadapan kita ni. Contohnya hadis Imam Bukhari, dan setakat keduanya tutup hadis Ruzain tu. Habis Abi Ruzain setakat tu ya. Hadis riwayat Imam Ahmad, kata di muhaqqiqun hadisnya lemah. Dan datang seorang badui mana orang kampung mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bertanya dia, wahai Rasulullah, mata sa'ah? Soalan dia berat. Wahai Rasulullah, bilakah kiamat?
Berat tak berat soalan ni? Berat. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengok ni. Nabi kita yang bersifat rahmatal alamin, dia tak marah kepada pak cik ni mari tanya. Kalau kita marah dah tak? Dia kata apa awak ni? Tanya benda tahu dah, orang tak boleh jawab, tak ada siapa tahu pun hari kiamat. Mu tanya. Nabi kita dialog balik dengan pak cik yang bertanya, pak cik Badui ni. Ma'adatta laha. Apa yang engkau sediakan bagi menghadapi kiamat? Apa persiapan kamu? Jadi orang dia tanya Nabi, bila kiamat? Nabi tanya balik dia, ma'adatta laha, apa persiapan yang kamu buat untuk menghadapi kiamat? Apa benda? Qala, kata pak cik Badui ni, tiada saya menyediakan baginya dengan sembahyang yang banyak, tak banyak semaya sunat, tak banyak. Dan tidak banyak juga berpuasa. Dalam hadis ni kata, wala sadaqah, tak banyak juga sedekah. Semua ni hak sunat lah ni. Hak wajib kena buat, banyak tak banyak pun haram tak buat. Jadi dia kata, ya Rasulullah, saya ni tak banyak salat, tak banyak puasa, tak banyak sedekah yang sunat. Tapi walakinni uhibbullah wa rasulahu, tetapi saya kasih akan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini declare dia, peristiharan dia cukup mahal. Walaupun saya tak banyak sedekah, tak banyak puasa, tak banyak semaya, tapi saya sayang pada Allah dan Rasul. Apa Nabi jawab? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ma'a man ahabba. Dalam riwayat yang ada di depan kita ni, anta ma'a man ahbabta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau akan dibangkitkan bersama dengan orang yang engkau sayang. Ini cerita hadis ni. Hadis ni diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tengok nombor 1 di bawah, Bukhari dan Muslim, daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala. Kata Anas kata apa bila dia dengar Nabi jawab kepada orang Badui ni? Anas kata, inni uhibbullah wa rasulahu, aku sayang pada Allah, aku sayang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku sayang pada Abu Bakar, aku sayang pada Umar, aku harap aku akan dibangkitkan bersama-sama dengan mereka. Jadi Anas kata, kita tak nak kata, nak kata juga kita sayang pada Allah, sayang pada Rasulullah, sayang pada semua para sahabat, sayang pada orang soleh, kita harap kita akan dibangkitkan bersama dengan mereka. Nabi beri syarat sini, anta ma'aman ahbabta, kamu akan dibangkit bersama siapa yang kamu sayang. Hari ini tuan-tuan muslimin dan muslimat boleh tengok di rumah kita sayang pada siapa. Balik-balik masuk rumah tengok gambar siapa besar sekali dalam rumah. Masya Allah, zaman orang gila bola ni mesti gambar pemain bola. Walaupun pemain bola tu orang yang bukan Islam, seolah-olah kita sayang pada dia. Sanggup tak pergi sembahyang Jumaat kerana tengok bola. Saya kau orang ni pada saya ni. Buat cabut. Tengok gambar penyanyi-penyanyi yang tak ada akhlak, yang tak ada beriman lagi, tak berakhlak lagi. Walaupun anak orang Melayu pakaian lebih pada apa, cabut semua. Ini menunjukkan bahawa orang ni sayang pada Allah Taala, bukan kata dengan mulut saja. Sahabat-sahabat bila dia kata aku sayang pada Allah, sayang pada Rasulullah, apa dia kesan daripada kata-kata itu? Dia sanggup memotong kepala. Dia masuk berperang kerana nak jaga Allah dengan Rasul, nak membela Allah dengan Rasul ni, sampai mereka mati syahid, terburai perut dia, putus tangan, putus kaki. Kerana apa? Kerana membela Allah dan Rasul. Jadi kalau kita boleh kata saja tak jadi, kena kata dan kita buat terhadap apa yang kita aku itu. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu akan dibangkitkan bersama orang yang kamu sayang akan dia. Habislah kelebihan-kelebihan yang membincang tentang hadis dan ayat-ayat Quran yang menyebut tentang hub mahabbatullah, sayang pada Allah. Huraiannya pula, dan ketahui olehmu bahawasanya makna kasih itu, dia nak hurai dari segi takrif. Apa makna kasih? Kasih kepada Allah, apa artinya? Iaitulah cenderung hati kepada sesuatu yang disukai. Hati kita ni minat, cenderung pada benda suka, maka nama dia kasih.
dan bahawasanya tiap-tiap yang sedap itu dikasihi akan dia. Sedap makanan, sedap apa benda, kita sayang belaka, kita kasih. Dan jika kuat kasih itu, dinamakan dia asyik. Ni ini istilah ulama akhlak ni, bila kita kuat sayang, nama dia asyik. Dia kata orang yang asyik maknanya orang terlalu rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bazalah kita kata dalam istilah manusia hari ni, anak orang Melayu ni banyak nama-nama Muhammad Asyik. Muhammad Asyik mana orang rindu. Rindu ke siapa tak tahu lagi anak dia tu. Rindu ke Tuhan ke, rindu ke gawe ke, tak tahu. Nah, asyik maknanya orang yang rindu, kuat sayang pada satu benda. Itu dari segi bahasa lah. Dan makna benci itu liar hati, mana hati kita tak mau daripada sesuatu kerana keadaannya menyakiti. Bila kita tak suka satu benda, hati kita pun liar, maknanya tidak rasa dekat dengan dia, itu nama dia benci. Dan jika kuat oleh benci, dinamakan dia marah dan murka. Kalau kita kata aku tak suka ni, itu kuat lagi. Tapi kalau kata aku marah ni, aku murka, maknanya benci yang teramat sangat. Habislah dari segi makna dia, definisi dianya, makna kasih dan makna benci itu. Kita berpindah pula kepada sebab. Dan bahawasanya sebab kasih itu dua perkara. Kita kasih pada satu benda ni sebab dia dua perkara. Yang pertama, berbuat baik. Sebab dia buat baik, kita sayang. Orang buat baik kepada kita, sayang tak sayang kita? Sayang. Kita suka pada orang buat baik. Yang kedua, keelokan. Kerana benda tu cantik, benda ni comel, kita akan suka pada dia. Walaupun orang lain tak apa, tapi suka tengok benda ni. Itu dua perkara. Maka kasih kita akan Allah Ta'ala. Kenapa kita kasih pada Allah? Kerana tiada yang berbuat kebajikan bagi kita pada hakikatnya melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa mau kena kasih Allah? Kerana semua kebaikan ini mari daripada Allah. Adapun yang lain daripadanya, maka berbuat kebajikan ia akan kita dengan petunjuk daripada Allah. Kalau orang lain tolong buat baik pun, semuanya hidayah pimpinan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Dan kita kasih akan Allah Ta'ala kerana segala keelokan pada alam ini semuanya daripada bekas kudrat Allah Ta'ala. Semua alam ini di bawah kuasa Allah, dan adalah kudratnya itu setengah daripada segala makna keelokannya dan kebesarannya. Kuasa Allah Ta'ala ini, itulah makna keelokan dan kebesaran Allah. Habis sebab. Kita berpindah pula kepada alamat. Alamat kasih kepada Allah. Apa dia alamat? Tanda satu-satu. Sebabnya kita nak tunjuk kita ni kasih kepada Allah Ta'ala dengan tanda-tanda ni. Dan bahawasanya alamat ataupun tanda bagi kasih akan Allah Ta'ala itu amat banyak. Yang pertama, setengah daripadanya mendahulukan oleh seorang akan mengerjakan yang disuruh oleh Allah Ta'ala atas yang disukai oleh hawa nafsu. Satu, nak tahu aku ni sayang ke, cinta ke, kasih kepada Allah Ta'ala, kita tengok. Kalau berdepan di antara hak Allah dengan hak manusia, kita kuat hak mana? Waktu salat dah masuk, waktu orang panggil main ada. Pada waktu itu kita menyahut seruan azan, maka menunjukkan bahawa kita sayang pada Allah Ta'ala, kita mengalahkan nafsu kita. Itu cara dia. Itu yang pertama. Yang kedua, dan setengah daripadanya rindu kepada menjumpai Allah Ta'ala dengan mati. Berat ni. Orang yang sayang kepada Allah Ta'ala, dia nak mati. Dalam hadis kata, man ahabba liqa Allah. Siapa dia suka jumpa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala suka jumpa dengan dia. Sebab manusia ni bila tak mati, dia tak jumpa.
Tak jumpa nak rahmat Allah Ta'ala yang Tuhan sediakan di alam barzakh tu. Dan tiada beci ia akan mati, melainkan kerana ingin menambahkan makrifah. Kita bukan tak nak mati, tapi nak minta masa sekejap untuk kita tambahkan makrifah, pengetahuan kita terhadap Allah Ta'ala, nak menambahkan zikir kita, nak menambahkan ibadat kita. Maka itu dia panggil kenapa tak nak mati. Itu sebab kerana sedap musyahadah itu atas qadar makrifah. Maknanya manisnya kita musyahadah, pensaksian mata hati kita dengan Allah Ta'ala ini mengikut qadar pengenalan kita kepada Allah. Setara mana kita makrifah Allah, kita kenal Allah, setara itulah kita rasa manis berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dan setengah daripadanya redha ia dengan qada Allah Ta'ala. Tuhan tentu dah apa-apa benda yang kita dapat, kita redha. Itu makna sayang kepada Allah Ta'ala. Kenapa macam ni? Apa boleh buat? Ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Redha. Kalau tak redha juga benda-benda berlaku dah, beratlah kita. Mana kita tak terima hak Allah Ta'ala, tak terima qada, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara yang keempat, dan setengah daripadanya benci akan dunia, tak suka pada dunia. Kenapa? Kerana dunia itu melalaikan akan dia daripada menyebut akan Allah Ta'ala yang dikasihinya. Ini diantara 4 tanda, 4 alamat orang itu sayang, cinta kepada Allah. Yang pertama, mendahulukan hak Allah. Yang kedua, rindu, suka, nak mati, nak bertemu Allah. Yang ketiga, redha dengan qada Allah. Yang keempat, benci akan dunia. Ingatlah 4 perkara ni tanda alamat orang itu sayang, rindu kepada Allah. Dan ketahui olehmu bahawasanya orang yang mengenal Allah Ta'ala, orang kenal Allah ni siapa? Tiada kasih ia melainkan akan Allah Ta'ala. Dia tak kasih dah benda lain, kasih kepada Allah. Maka jika kasih ia akan yang lain, maka dengan sebab kasihnya akan Allah. Kenapa kamu sayang pada orang ni? Kerana orang ni sayang ke Tuhan, ibadatnya bagus, ikut syariatnya bagus, maka kita sayang kepada dia. Kerana terkadang kasih oleh orang yang kasih akan anaknya bagi kekasihnya, dan keluarga kekasihnya, dan hamba bagi kekasihnya, dan segala yang terbangsa kepada kekasihnya. Jadi kita sayang. Selalu kita dengar orang-orang tua bercakap, kalau seorang itu sayang kepada anak dia, anak mana-mana anak dia sayang, anak nombor 1 ke, anak nombor 2 ke, anak nombor 3 ke, nampak cucu dia pun dia sayang pula. Anak kawan tu sayang, lopak atas rumah dia tak apa, sebab cucu dia sayang, mari daripada anak dia sayang. Jadi kesan tu ada, kesan tu ada. Ini bandingan. Jadi oleh kerana kita ni sayang pada Allah Ta'ala, dan tiap-tiap makhluk itu semuanya hamba Allah Ta'ala. Jadi kalau kita tengok manusia ni sayang pada Allah, banyak duduk di masjid, banyak ibadat, suka tolong orang, suka beribadat, banyak zikirnya, maka kita sayang kepada orang itu kerana apa? Kerana dia sayang pada Allah. Ini duduk. Tapi kalau kita sayang orang ni kerana apa? Sebab dia pakak besar, kita sayang kerana dia ada harta banyak, itu bukan sayang kepada Allah, sayang kepada harta kawan tu. Itu satu. Jadi orang yang nak sayang kepada Allah Ta'ala, kita sayang kepada makhluk lain pun kerana apa? Kerana dia sayang kepada Allah. Maka jika kasih ia akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nascaya kasih ia akan dia. Kalau orang itu sayang kepada Nabi, kita sayang kepada dia. Kenapa? Kerana bahawasanya pesuruh bagi kekasihnya. Nabi ini utusan Allah, orang yang Tuhan sayang kepada dia, maka wajib kepada kita sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi itu mempunyai kekasih bagi kekasihnya. Allah Ta'ala sayang kepada Nabi.
Nabi sayang tak sayang kepada isteri dia? Sayang. Maka wajib kita kena sayang kepada isteri Nabi. Kita hormat kepada Siti Khadijah, hormat kepada Aisyah, hormat kepada Hafsah, Maimunah, Saudah, semua isteri Nabi kita sayang belaka. Nabi sayang tak sayang kepada keluarga dia, anak-anak dia, Fatimah, Zainab, Ummu Kalthum, Ruqayyah, Abdullah, Qasim, Ibrahim, Nabi sayang. Maka kita kena sayang pada mereka karena Nabi sayang pada mereka. Tapi kesayangan ni kesayangan yang betul lah, jangan buat kesayangan yang tidak betul. Macam mana saya tak betul? Aku sayang pada Nabi, habis macam mana? Hari-hari pagi petang siang malam duduk bergendai, gogang buat lagu cinta Rasul, beramal dengan sunnah Rasul tak? Ini tak, ini dia panggil cinta palsu, cinta gendang, cinta muzik lagu-lagu je. Dia panggil cinta lagu nama dia, bukan cinta Rasul. Kadang-kadang hak cinta Nabi ni kita tengok dia punya lagu, dia punya tarian dia tu melampau pun ada, teruk sangat. Ataupun dakwaan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ada setengah orang ni dia dakwa dia ni pencinta Ahlul Bait, pencinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia pilih, dia cinta pada Sayyidina Ali, cinta kepada Siti Fatimah, cinta kepada Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan dan anak cucu dia. Hak tu dia cinta. Hak lain-lain tak. Aisyah yang Nabi sayang pada dia, sehingga Nabi kita wafat di atas pangkuan Aisyah, atas riba dia boleh cerita Aisyah. Dia boleh cerita Aisyah. Hari ni dia sebar satu kertas ni, puak-puak yang mendakwa sayang kepada keluarga Nabi ni, tulis surat kepada Yang di-Pertua Agong, Duli Yang Mulia Tua Agong, supaya fatwa yang mengatakan sesak orang-orang yang berpahaman dengan mazhab Rafidah ni, yang duk puja keluarga Nabi, duk benci pada sahabat ni, minta fatwa tarik balik. Sudah bangun dah dia orang ni. Yang pertama. Yang kedua, siapa-siapa yang menentang mereka, yang mendakwa saya kepada keluarga Nabi ni, dianggap sebagai golongan nasibi, nawasib. Siapa dia nawasib ni? Nawasib ini iaitulah orang yang mencela Sayyidina Ali dan anak-anak Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhum. Jadi dia sebar kertas hari ni. Termasuklah orang yang dituduh nawasib ini, Abu Anas yang sudah bercakap, dituduh masuk dalam senarai orang-orang nawasib yang benci kepada kami. Ini orang-orang ni, Abu Anas masuk juga dalam senarai dia. Sedangkan kita sayang kepada Rasulullah, sayang kepada Sayyidina, semua anak-anak Nabi, cucu Nabi, cicit Nabi, semua keluarga Nabi kita sayang. Kita sayang kepada isteri-isteri Nabi, sahabat-sahabat Nabi semua kita sayang, tak ada apa yang kita sayang. Dia tuduh kita ni nawasib, orang-orang yang benci kepada Sayyidina Ali dan anak cucu dia. Kaburat kalimatan takhruju min afwahim in yaquluna illa kadhiba. Semua tu dusta belaka tu. Tulis surat kata agung, lepok orang ni nawasib, orang yang benci kepada keluarga Ali. La haula wala quwwata illa billah. Ni melampau ni. Jadi kita sayang kepada Rasulullah, maka kita kena sayang kepada keluarga dia. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sayang kepada keluarga Nabi. Dan kita, jika kita kasih ia akan sahabat radhiyallahu anhum, kita kena sayang pada sahabat-sahabat Nabi. Abu Bakar sayang, Sayyidina Umar sayang, Sayyidina Uthman, Ali, semua sayang. Ini tidak, Ali sayang. Abu Bakar, Umar, Uthman jahat belaka. Sebab apa Sayyidina Ali? Mengapa apa dia benda macam ni? Duk dakwa Ahlul Bait, dakwa Ahlul Bait sangat. Jadi kenapa kita sayang kepada sahabat Nabi? Kerana bahawasanya mereka itu kasih akan pesuruh Allah, karena semua sahabat ini sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar tengok dalam peristiwa nak pergi ke gua Sur, berjalan dulu dia, Rasulullah jangan masuk dalam gua, saja cek dulu ada apa dalam gua ni, kan ada binatang berbisa, ada ular, ada kala jengking, ada sebagainya. Masuk dulu periksa, takut kena Nabi. Tiba-tiba kita mari Sayyidina Abu Bakar, laknat Abu Bakar, la haula wala quwwata. Mari Sayyidina Umar, kutuk Sayyidina Umar. Dakwa dia ni pencinta keluarga Nabi, tapi kutuk sahabat Nabi. Ini tak betul. Jadi kalau ada orang kutuk-kutuk sahabat Nabi, kutuk ni, ketahuilah inilah orang-orang yang jahat, orang yang tidak berakhlak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak payah tulis surat kepada Tok Agong lah. Memang dia tu termasuk di kalangan ajaran sesat yang telah digezet oleh majlis fatwa. Kita menyokong dan minta Doli Tuan Agong jangan layan surat-surat orang macam ni. Jadi tengok ni. Dan bahawasanya mereka itu kasih akan Allah Ta'ala, dan mereka itu hambanya
yang sentiasa taat akan dia, dan jika kasih ia akan makanan, habis dah cerita Nabi tadi. Dan jika kasih ia akan makanan, maka kerana bahawasanya menguatkan ia akan badannya pada mengerjakan perintah Allah Ta'ala, kekasihnya. Baiklah, kenapa awak suka makan? Oh, sebab makannya sedap, begini. Lah, kita kena kata, kenapa suka makan? Sebab makan ini menguatkan saya untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kalau orang jual ubat hari ni, hebat betul. Makan itu sunnah, makan ini sunnah, makan ni kuat, makan ni kuat. Kuat apa? Kuat dengan isteri je, tidak nak kuat ibadat apa. Itu cerita orang Melayu. Dan jika kasih ia akan bunga dan tanaman-tanaman. Tengok bunga cantik, tengok tanaman lawa, dan sungai-sungai, dan cahaya, dan segala rupa yang elok. Maka kerana semuanya perbuatan Allah Ta'ala. Tengok, siapa yang menjadikan? Allah. Maka kita sayang pada makhluk ini kerana Allah yang mencipta. Dan menunjuki atas keesaan Allah dan kekuasaannya, dan memperingat akan segala sifat keelokannya dan kebesarannya. Dan jika kasih ia akan orang yang berbuat kebajikan baginya. Kalau kita sayang pada orang yang buat baik pada kita, akan gurunya yang mengajarnya, kita sayang pada guru kita, maka kerana mereka itu wasitah. Terjemahan dia perantara. Wasitah maknanya perantara di antara kita dan antara kekasihnya. Siapa dia kasih kita? Allah. Pada menyampaikan ilmu dan kebajikan kepadanya. Macam mana boleh kenal Allah kamu? Melalui guru. Guru menceritakan Allah Ta'ala sedemikian. Melalui hadis-hadis Nabi, melalui ayat Quran Al-Karim, melalui penjelasan ulama. Maka kita sayang pada guru kita kerana mereka memperkenalkan kita Allah Ta'ala. Dan mengetahui ia akan bahawasanya Allah Ta'ala yang memberi taufik bagi mereka itu pada mengajar dan berbuat kebajikan. Jadi semua orang baik kita tu Allah Ta'ala beri hidayah, dia nak suruh baik pada kita. Dan mengetahui dan sebesar-besar makhluk yang berbuat kebajikan ke atas kita, makhluk yang paling besar, yang paling agung buat kebajikan kepada kita siapa? Iaitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Dan bagi Allah Ta'ala jua puji dan limpah kurnia dengan menjadikannya dan membangkitkan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pesuruh, sebagai Rasul, utusan Allah Ta'ala kepada kita. Jadi sebagaimana firman Allah Ta'ala, huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Surah Al-Jum'ah ayat 2. Artinya Allah Ta'ala jua Tuhan yang membangkitkan kepada orang Arab yang tidak pandai menulis dan membaca, al-ummi, akan seorang pesuruh, seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri, orang Melayu, orang Arab, orang Quraisy. Iaitulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala bangkitkan Rasul dari kalangan Arab, dari kalangan Quraisy, membaca atas mereka itu akan Quran dan membersihkan ia akan mereka itu daripada syirik, dan mengajar ia akan mereka itu akan Quran. Khija Nabi menyampai, membersihkan, mengajar, mendidik, dan segala hukum yang di dalam Quran. Maka tiada ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melainkan hamba yang disuruh, yang diperintah menyampaikan perintah Tuhannya. Jadi khija Nabinya menyampaikan kepada kita. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin. Surah An-Nur ayat 54. Artinya, dan tidak adalah pesuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melainkan menyampaikan yang nyata kepada kita. Kejadiannya menyampaikan. Dan firman Allah Ta'ala lagi, innaka la tahdi man ahbabta
walakinnallaha yahdi man yasha. Suratul Qasas ayat 56. Artinya bahawasanya engkau tiada menunjuk engkau akan mereka itu, engkau tidak memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi akan dia, tetapi Allah Ta'ala yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Kita faham ayat ni? Yang beri petunjuknya siapa? Allah. Nabi kerja dia menyampai, beritahu. Bila Nabi tak ada, kerja menyampai ni siapa? Tuan-tuan guru kita, tok-tok guru kita, para alim ulama, masyayikh kita. Mereka lah yang menyampaikan kepada masyarakat hukum Allah. Tetapi yang boleh beri faham kepada manusia siapa? Allah. Pasal itulah kita tengok berapa ramai orang yang belajar mengaji di pondok sampai berpuluh tahun, pergi belajar di Mekah lagi berapa tahun, pergi sana sini belajar, tua ke diri tak erti nak baca kitab lagi. Belajar boleh. Jadi bukan syarat orang belajar tu mesti pandai, bukan syarat orang pandai, orang ada ilmu itu faham. Semuanya duduk di mana? Di bawah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amat-amati, perhati oleh kamu akan firman Allah Ta'ala ini, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Suratul Nasri ayat 2 dan 3. Artinya, dan melihat engkau akan manusia masuk kepada agama Allah Ta'ala ini. Kamu tengok manusia masuk agama Islam berduyun-duyun, satu jamaah, mana kumpulan berduyun-duyun orang masuk agama Allah. Kemudian daripada masuk mereka itu seorang-seorang, mula-mula tak ramai orang masuk Islam, slow-slow, perlahan-perlahan. Bila mari pertolongan Allah, iza ja'a nasrullah, pada waktu itu berduyun-duyun manusia masuk Islam. Maka mengucap tasbih olehmu dengan memuji Tuhan engkau dan minta ampun olehmu akan dia itu tutup kurungan. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala itu sangat menerima taubat. Innahu kana tawwaba, menerima taubat. Itu tamat terjemahan ayat. Jadi bila kita tengok nikmat, fasabbih bismi rabbika, kita banyak bertasbih pada Allah, muji Allah Ta'ala sebab Allah Ta'ala beri nikmat pada kita. Maka menempatkan Allah Ta'ala akan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam pada pangkat mata mandang sahaja. Allah Ta'ala letak Rasulullah ni pada pangkat mata mandang, dan berfirman ia, apabila engkau lihat hamba Allah Ta'ala masuk ke dalam agama Allah Ta'ala ini berduyun-duyun, bila mu tengok orang masuk agama Islam, maka kata olehmu, ucap olehmu dengan kepujian Allah Ta'ala, tiada dengan kepujianku. Dan ialah makna tasbih, dengan memuji Tuhannya, memuji Tuhanmu. Maka jika berpaling hati engkau kepada diri engkau dan usaha engkau, jadi kalau kita rasa apa yang kita dapat ni semua usaha kita, hasil kerja buat kita, maka minta ampun olehmu kepadanya supaya menerima taubat ia kepada engkau, ke atas engkau. Jadi kalau kita rasa perbuatan-perbuatan yang kita lakukan ini semua hasil daripada kerja kita, tidak sandar kepada Allah, maka bertaubat cepat-cepat, kembali kepada Allah. Semua benda hak Allah, bukan hak kita. Berkata akan dia, kata-kata yang dipetik tadi diambil daripada Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Arba'in fi Usuluddin. Al-Arba'in fi Usuluddin. Kitab ni kecil tidak besar sangat, ada di maktabah kita kalau nak baca. Itu dia antaranya. Dan tatkala adalah setengah daripada alamat kasih akan Allah Ta'ala itu redha dengan qada Allah Ta'ala. Cerita dia bersambung. Salah satu daripada kasih Allah Ta'ala, redha dengan qada Allah Ta'ala. Maka saya iringkan akan bab kasih ini dengan bab redha Allah Ta'ala di dalam bab yang akan datang, iaitulah bab yang ke-9 pada menyatakan redha dengan qada Allah Ta'ala. InsyaAllah kita akan sambung bab ini di mana? Di dalam perbincangan yang akan datang. Sebab itulah kita kata kitab ini, penama bagi hati ini dipanggil kitab manhaji.
bersistematik, bersambung. Jadi mu tahu dah nak sayang Allah Ta'ala itu macam mana nak sayang. Salah satu daripada sayangnya redha dengan ketentuan Allah. Maka redha itu kita akan belajar dalam bab yang ke-9 insya-Allah Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.